Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua follower Klinik Bikin Happy, apa khabar? Sihat semua? Jom sama-sama kita tunggu kawan-kawan kita. Mungkin ada yang nak tanya sesi Q&A, ada soal jawab. So petang ni bukanlah soal jawab secara formal sangat, tapi kita santai-santai share ke ataupun apa-apa you all nak tanya dengan Dr. Suhana. So you all boleh tanya. Sebab apa you all? Yang kalau you all tanya pun itu dikira consultation juga. So consultation kita memang percuma di Klinik Bikin Happy. So rugi dan jangan lepaskan peluang untuk bertanya soalan. Saya tahu dan saya yakin dan saya sangat-sangat pasti you all memang ada banyak masalah tentang bukan saja gigi, tapi disebabkan gigi juga mungkin hubungan kita tak berapa baik dengan suami, dengan isteri kita. Okey, disebabkan punca sikit je mulut berbau, ataupun kita sakit gigi, kita stres dengan sakit gigi kita. Tadi sahabat saya dah lama kita berkenalan, berkawan daripada sejak sekolah lagi. So wife dia sakit gigi dan tak boleh tidur malam tadi dan pagi tadi demam. So tak boleh buat apa-apa you all. So kita tak nak you all sakit gigi sampai menjejaskan kerja harian. Itu paling penting. Jangan sampai menjejaskan kerja harian yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa-apa pada pagi tu. Kalau kita work from home, okay. Tapi ingat, work from home pun still kita ada amanah yang kita galas, amanah yang kita kena bertanggungjawab tersebut untuk kita pastikan kerja kita siap. Okay. Kalau terganggu dengan disebabkan gigi, kita tak selesaikan masalah tu awal, so kualiti tak kerja kita tu, ataupun masa kita untuk spend bersama anak-anak, kualiti tak? Tak kualiti tuan-tuan. Kita stres, kita sakit, dan mungkin disebabkan sikit je sakit gigi ni boleh menyebabkan kita bergaduh suami dan isteri. No, kita tak best macam tu. Okay, Assalamualaikum pada semua follower-follower. Terima kasih kepada Nurul Eliza, Siti Zaliha, Yati Al-Rusman. Terima kasih. Assalamualaikum doktor. Ada apa-apa efek tak gigi belum goyang betul kita paksa cabut? Goyang betul kita paksa cabut injection. Okey. Soalan good soalan. Terima kasih Puan Yati Al-Rusman. So Dr. Suhana akan jawab. Nanti saya akan sambung. Okey. So doktor, soalan daripada Puan Yati. Hai, Assalamualaikum. Okey, doktor dah habis daripada klinik. So kita nak menuju jalan balik rumah lah ni. Okay. Alhamdulillah hari ni pun ramai juga hari tadi. Okey, tadi yang Cik Asri kongsi tadi, suami saya kongsi tadi, kawan dia lah, sahabat dia, isteri kepada sahabat dia yang sakit sejak malam tadi, stres sampailah pagi tadi. Dan Alhamdulillah tadi berjaya lah saya keluarkan giginya. Wah, bukan main happy. Baru nampak muka dia ceria. Datang memang muka macam nak nangis, muka mengadu masalah, muka memang macam muka stres sangat. Tapi Alhamdulillah Allah izin kita dapat cabut gigi. Keluar pun doktor dah cabut. Tak percaya doktor dah cabut. Serius dah cabut, tak sakit, tak rasa apa-apa. Itu yang kita nak dengar. Yang penting tak sakit. Sebab orang biasa takut kalau nak doktor gigi mesti takut sakit. Okey. Sorry, Puan Yati tadi. Waalaikumsalam. So ada apa-apa efek tak gigi belum goyang betul kita paksa cabut? Okey, tak ada masalah pun sebenarnya, sebab banyak je gigi sihat yang kita cabut. Contoh gigi sihat yang kita cabut tujuan kita nak pakai braces. Siapa yang pakai braces boleh jawab kat komen. Saya doktor saya pernah cabut gigi yang sihat untuk pakai braces. Okey, biasanya kalau orang pakai braces ni, kebanyakan kes kalau jongang ke gigi berlapis ke, dia memang kena cabut. Sebab apa kena cabut? Sebab kita nak ruang untuk kita
align gigi tu, untuk kita susun balik gigi tu. So kalau tak ada space, maka gigi tu tak boleh kita susun dengan baik. Jadi kalau ada space, ada ruang, kita boleh susun gigi tu. Jadi kalau macam tu punya case, memang kita kena cabut. Cabut memang gigi yang macam Puan Yati cakap lah, gigi tu tak goyang tapi kita cabut. Ada efek ke? So tak ada apa-apa efek pun. Even though kalau gigi yang sakit pun masih kuat, gigi tu masih kuat, tak ada masalah pun Puan Yati kalau kita nak cabut. Hai Yuyun, terima kasih menonton live kita. Hai Rindiani kasih. Hai Icakial Hazmi, terima kasih penonton live ni. Ni live santai je, doktor balik kerja, bawa balik daripada surgery tadi. So ada lagi satu kes yang doktor suka nak kongsi lah hari ni tadi kan. So hari ni banyak doktor buat rawatan bridge. Ramai tak tahu pasal bridge kan. Bridge ni jambatan gigi. Maksudnya kalau gigi kita dah hilang sebab kita dah pernah cabut gigi tu, so kita boleh ganti gigi yang dah tak ada tu dengan rawatan bridge. Okay, bridge ni apa doktor? Okay, bridge ni best sikit. Biasa kalau kita tahu orang cabut gigi, kita nak ganti gigi biasa dengan gigi palsu kan. Itu biasalah, yang biasa kita dengar macam nenek-nenek kita pakai gigi palsu. Kalau tak ada gigi pakai gigi palsu. Tapi yang bestnya kita boleh ganti juga dengan bridge. Bridge ni dia beza sikit dengan gigi palsu. Gigi palsu ni bila cakap gigi palsu, biasanya dia memang buka pasang. Maksudnya you boleh tanggal sendiri dan bila pakai sendiri. Boleh buka pasang sendirilah. Tapi kalau jambatan ni memang dia melekat terus dalam mulut kita. Dia melekat terus. Maksudnya tak payah nak risau-risau, nak makan kena pakai, nak jumpa orang kena pakai, nak tidur kena buka, kena cuci lah kat luar gigi kita. Itu gigi palsu. Tapi kalau bridge, dia memang melekat terus dalam mulut kita, dalam gigi kita. Dan kita tak perlu nak buka-buka. So penjagaan dia pun lebih senang berbanding gigi palsu. Dan apa yang best, kita rasa confident pakai bridge dalam mulut, confident macam gigi sendiri. Kita tak perlu risau kita tengah makan dodol, gigi palsu terlekat ke kat dodol, ataupun kita tengah gelak-gelak dengan kawan kan, gigi palsu dah longgar, sekali tengah galak bercerita, gelak-gelak gigi palsu terpelanting, kan masalah kan. Itu adalah gigi palsu lah yang boleh buka-buka kan. Siapa pernah macam tu? Boleh share kan. So kalau bridge dia memang melekat terus, dia fix. Tapi ada syarat nak pakai gigi palsu ni. Gigi palsu pula. Ada syarat nak pakai bridge. Kalau bridge, you kena pastikan gigi bersebelahan masih ada. Contohlah kalau ada 2 gigi depan yang dah tak ada, kita pernah cabut kan. Lepas tu gigi bersebelahan yang 2 tempat kosong tadi tu kena ada dan kuat. So kalau kuat lagi, ada cun, boleh buat bridge. Tak kisahlah kat mana, tapi syarat dia kena ada gigi bersebelahan yang masih kukuh, yang masih kuat, tak mau goyang. Goyang pun susah. Nanti lama-lama bridge tu boleh tertanggal. Bukan bridge tertanggal, gigi tu yang goyang-goyang tu bertanggal. Jadi selalu soalan yang biasalah doktor terima, bridge ni kuat ke doktor? Tahan lama ke? Itu soalan yang orang kata biasa lah saya dengar. Saya selalu dapat bridge ni kuat, tahan berapa lama doktor? Okey, bridge material yang doktor pakai adalah jenis zirconia. Zirconia memang tahan maki. Gurau petang. Bukan tahan maki, maksudnya tahan. Material tahan 7 ke 20 tahun. Maksudnya dia lagi kuat sebenarnya daripada gigi asli kita. Dia lagi kuat daripada batu sebenarnya. Tetapi persoalannya di sini, adakah gigi yang pegang bridge tu kuat? Gigi yang Allah bagi tu, yang masih ada dalam mulut kita, kuat, mampu untuk pegang bridge tu? Itu soalan dia. Faham tak faham kat sini? Okey, bridge tu kuat, material dia kuat, tapi gigi yang pegang bridge adakah kuat? So itu yang orang salah faham, kenapa bridge dia fail. Faham ke faham ni? Kenapa bridge tu boleh fail adalah disebabkan gigi yang pegang bridge tu. Ada orang dia rasa bila dia dah buat bridge, wah dah cantik lah, dah macam gigi asli. Wah dah cun, dah tak payah jumpa doktor lah. Terima kasih doktor, bye bye. Saya tak perlukan doktor lagi dalam hidup saya. Okey, kau main belakang kan?
Tak, you jangan silap. Bukan orang kat dalam live ni, orang ni Afrika Selatan. So kalau dah dapat bridge cantik, bagus, alhamdulillah. Tetapi yang you all kena faham adalah maintenance. Tak kisahlah you all dah pakai gigi palsu ke, implant ke, bridge ke, dah buat whitening ke, dah pakai braces ke, mesti jaga gigi yang memegang bridge tu. Mesti jaga gigi yang ada lagi. Hai Cik Khairul Azhar, terima kasih soalan. Ya, terima kasih sama-sama Puan Yati. Jadi Cik Khairul tanya berapa harga untuk gigi jambatan tu doktor? Okey, jambatan ni dia akan dikira kos dia melalui berapa batang gigi yang terlibat. Contoh Cik Khairul nak ganti satu batang gigi yang hilang kat depan ni. Bongak kan? So kita ambil kira satu batang yang hilang dengan plus berapa batang yang kita guna untuk sangkut. Contoh, Cik Khairul akan sangkut pada 2 gigi bersebelahan untuk menggantikan satu batang yang hilang. Jadi berapa batang bridge kat situ? Cuba teka, berapa batang bridge kat situ? Komen cepat. Ni soalan matematik. Kita nak ganti satu batang, tapi bridge tu kena sangkut dekat 2 batang gigi bersebelahan yang masih kuat dan sado. Berapakah batang bridge yang doktor kena buat? Jawab. Berapa? Kenalah ada two communication. Barulah adil. Barulah doktor rasa macam seronok nak share dengan korang ni. Berapa? Ya Puan Yati, 3 lagi. Siapa? Hai Cik Alamaya, Cik Hani, hai Cik Malik, hai Cik Jehan. Terima kasih tonton. Berapa batang? Cik Yati seorang je yang jawab. Berapa batang? Ya, terima kasih Mak Iti Yusof. Zaitun Ilyas 5 batang. 5. Okey, doktor ulang. Kita nak ganti satu batang yang hilang. Kena sangkut dekat 2 batang gigi bersebelahan. So berapa batang bridge doktor akan buat? Okey, jawapan dia 3. Sebab kita ganti satu, kita gantung dekat 2 gigi bersebelahan. So 3 batang. Ya betul Cik Alam. Okey, tak apa Puan Zaitun, biasalah tu. Petang-petang kan, tersalah kira. Okey. Betul, 3 batang. So 3 batang gigi, 3 batang bridge. Faham ke tak faham? Sebab ramai orang misunderstood. Bila dikira nanti kos, saya nak ganti satu je doktor. Kenapa doktor kira sampai 3? Doktor ni tak pandai kira lah. So bridge dia ada termasuk dengan gigi yang kita nak sangkut bridge tu. Jadi kat sini kalau 3 batang, kita akan kali dengan harga sebatang kos material bridge yang kita guna. Dalam range 700 ke 1000 lebih. Kalau nak 2000 pun ada. Sebab harga dia beza-beza. Sebab quality material dia. So dekat sini kalau you all nak tahu pasal harga lebih lanjut tu, nanti kena PM lah. Kena WhatsApp. Tim akan jawab sedetailnya. Kalau diorang tak jawab, babak diorang nanti. Okey, faham Terima kasih Mak Iti. Ada soalan daripada Mak Iti kita. Doktor perlu cabut dulu tak gigi yang dah terlalu ke depan? Okey, ni masalah gigi ke depan Okey, Puan Mak Iti. Puan Iti. Saya nak panggil Mak Iti ke apa ni? Okey. Apa masalah kita nak cabut gigi yang terlalu ke depan tu? Kalau kita nak rawat jongang tu, mungkin bukan solution dia dengan cabut. Mungkin kita boleh try buat rawatan braces, ataupun kita try buat aligner ke untuk masukkan gigi yang ke depan. Tetapi kalau gigi yang depan tu dah goyang, goyang sangat lah maksud saya, boleh cabut, tak ada masalah. Itu tak apa. Tapi kalau gigi tu just jongang, kuat lagi, dan kalau Maiti nak cabut tu sebab nak masukkan ke dalam, itu tak sesuai lah. Baik pakai braces ke, baik buat liner ke, macam tu lah. Sebab sebenarnya sayang kita cabut gigi yang sihat, gigi yang kekal. Sebab tak sama kita makan guna gigi yang Allah bagi ni dengan gigi yang kita ganti. Tak sama rasa dia. Itulah. So hari ni doktor banyak sangat buat bridge. Ada 3 patient hari ni yang buat bridge. Alhamdulillah. Doktor dapat tolong. At least rasa bahagia, rasa gembira sebab dapatlah happykan orang kan.
Nak lagi kalau gigi tu orang tak ada, susah nak makan, susah nak senyum, malu nak berkawan dengan orang, malu dengan suami sendiri. Doktor banyak je jumpa kaum-kaum hawa ni kan, yang datang jumpa doktor kan. Dia macam nak, dia malu gila dengan suami dia. Dia tak nak dia pakai gigi palsu, tapi dia malu dan menyebabkan dia cakap, saya tak pernah doktor buka gigi palsu saya depan suami saya. Siapa pernah macam tu? Hai Puan Zaitun, terima kasih. Doktor klinik ni kat mana? Okey, klinik doktor dekat Jalan Tampoi Susun 1 JB, dekat Johor Bahru. So ramai juga doktor sambung tadi tahu cerita best kan. Perempuan suka bab-bab gigi, memang suka. Tapi doktor ramai juga jumpa yang para kaum Adam sekarang ni, suami-suami, lelaki-lelaki di luar sana yang sado-sado dah pandai nak jaga kecantikan gigi tau. So perempuan pun kena rasa penting sangat gigi ni untuk suami-suami all. So kita ada soalan sebelum doktor sambung cerita best tadi. Ya Puan Hana, puan kecil ni puan lah ada gambar penganak kan. Salam dok. Waalaikumsalam. Saya nak buat minor oral surgery dah ni. Minor operation gigi bongsu saya, takutlah lama dahul. Okey, saya bagi sedikit semangat. Kenapa puan kena cabut juga? Okey Puan Hana, saya 2-3 hari ni memang ramai sangat jumpa pesakit saya yang takut nak cabut gigi bongsu, nak operate. Macam tadi pun yang saya cabut tadi, yang kawan husband saya punya suami, punya isteri tu, dia pun akibat dia takut lah. Dia takut, dia tunda, dia postpone. Sampailah 2 hari tak boleh buat kerja, menangis-nangis sakit, menyebabkan suami punya tidur pun terganggu. Faham ni? So doktor dah jumpa 2-3 hari ni, ramai yang ramai yang takut, tak ada kekuatan yang you all panggil. Tak ada kekuatan nak pergi cabut sebab dengar minor oral surgery. Okey, kena operate apakah benda tu. So jangan takut. Sebenarnya you all takkan rasa apa-apa pun time doktor cabut gigi. Tak kisahlah cabut tu susah, cabut tu senang, cabut tu cabut biasa ke, cabut tu potong-potong ke, itu tak ada masalah. Itu tak payah tahu. Macam mana doktor buat tu tak payah tahu. Kalau nak tahu kena jadi doktor. So yang you all tahu, make sure you all akan memang betul-betul tak rasa apa-apa. Masa doktor nak cabut tu memang takkan rasa apa-apa. Doktor, kalau Doktor Suhana, doktor sendiri akan test. Lepas bius, doktor akan test. Pastikan, yakinkan yang you all memang takkan rasa apa-apa dulu sebelum doktor buat prosedur. So dah make sure you all tak rasa apa-apa. Buatlah nganga je mulut tu. Doktor buat nanti, insya-Allah kita doa sikit, zikir-zikir sikit, Allah mudahkan, keluar je gigi tu. Balik, okey, doktor faham kan? Selepas minor oral surgery, ya, waalaikumsalam Puan Encik Wan Ridwan, selamat petang, hai. Okey, lepas operate, you all kena faham apa-apa saja operation, gigi ke, perut ke, mata ke, mesti ada bengkak. Bengkak tu normal. Normal Puan Hana, normal. Dia akan surut dalam masa seminggu. Dan doktor akan bagi ubat bengkak lah, segala antibiotik lah, tahan sakit, dan you all takkanlah rasa sakit sangat. Cuma rasa tak selesa dan susah nak makan, tu je. Sekejap je. Okey Puan Hana, ada lagi daripada Puan Hana kita sekarang gusi tengah bengkak pula dah seminggu. Sebab tu kena cabut. Sebab selagi kes gigi bongsu ni nak cerita sampai besok rasanya. Sebab apa? Kalau selagi you all makan ubat, bergantung kat ubat ni bersifat sementara. Nanti dia sekejap je baik. Lepas tu nanti dia datang balik. Selagi gigi tu tak buang, dia akan bengkak. On off. So tak elok untuk kita nak lagi perempuan yang kita tak tahu, kadang-kadang kita mengandung. Awak rasa ke? Dan sama PKP ni selalu sangat mengandung tu.
So kita tak nak nanti 4 bulan pertama kandungan, ibu-ibu mengandung, mami-mami semua stres dah lah, mabuk. Siapa mabuk mengandung kat sini? Saya. Mabuk teruk tau sampai kena masuk ward. Dah lah mabuk, tak boleh makan, tak boleh apa semua, tak boleh minum. Lepas tu kena tanggung lagi sakit gigi yang doktor tak boleh buat apa-apa. Dalam 4 bulan pertama kandungan, doktor tak boleh cabut, tak boleh bagi ubat. Takut tak? So, siapa yang plan nak mengandung, sila settlekan gigi-gigi anda. Pastikan tak ada gigi rosak. Pastikan gusi sihat. Macam tu kaedahnya. Pergi bila nak buka? Cik Ridwan. Pasir Gudang. Pasir Gudang. Doakan InsyaAllah kalau Allah izinkan. Pasir Gudang dekat je, jalan kaki pun sampai Cik Ridwan. Gurau Okey. So ada lagi tak soalan daripada penonton kita? Okey Cik Ridwan, macam ni, Pasir Gudang dekat je, manja betul ni. Patient saya daripada Pahang Cik Ridwan. Pahang. Daripada Sarawak naik belon datang. InsyaAllah. Okey Puan Hana. Okey dok, insyaAllah akan ambil appointment. Terima kasih. Sama-sama. Kesian makan bubur je Saya doakanlah Cik Hana semoga dipermudahkan. Okey, kita ada soalan daripada Puan Syayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya ni ngeri dengan pengalaman syok gigi klinik kerajaan sampailah memberi kesan macam mana yang nak hilangkan fobia tu. Okey, saya memahami Puan Syayu cik ke puan ni dengan keadaan fobia tu, sebab pengalaman doktor sendiri more than 10 years menghadapi patient-patient yang fobia ni, macam-macam doktor jumpa. Kalau nak buat buku boleh tau, macam kelakar pun ada, macam geram pun ada, macam terperanjat pun ada. Fobia ni memang di kalangan orang semua yang datang klinik gigi, memang senang cakap lah, 99% orang takut. Tak faham kan? Termasuklah yang cakap ni. Dia pun takut rupa-rupanya. Hari tu saya bau cuci gigi. Saya tak bagi orang lain cuci gigi tau. Saya selit sikit cerita ni. Saya cuci sendiri. Staff saya semua mengekek-ngekek gelak kat saya. Doktor buat apa ni? Doktor buat apa ni? Saya cuci gigi sendiri. Lala saya nak buat airflow, saya suruh doktor saya buatkan. Punyalah penakut. Kan jadi normal lah kalau orang lain takut kan, doktor pun takut kan. So macam mana hilangkan fobia ni? Okey, tak apa, you datang je klinik. Okey, kalau klinik kerjaan tu mungkin rezeki you jumpa dengan pengalaman yang tidak baik lah. Tapi tak semestinya first experience tu menggambarkan yang next experience dia tak best. Sebenarnya ada je yang best. Okey, kalau macam you nak hilangkan dulu rasa takut tu, you pergi je jumpa doktor. Pergilah swasta ke, kalau ada rezeki pergi swasta, jumpa doktor, sembang-sembang je dulu. Cerita masalah je, kongsi je, share je dulu. Dapatkan semangat daripada doktor. Doktor tak marah. Kalau doktor Su lah, kalau doktor Kat Happy ni memang tak marah kalau datang tak jadi buat. Kita bagi semangat je dulu. Yang datang minta tanya quotation tu, doktor tak marah pun. Datang je dulu, bagi semangat, nampak dulu berapa bajet, next plan. Dia ada next plan. Dia biasa macam tu, tak ada masalah. Datang je dulu. Kita sembang-sembang, ambil aura yang orang cakap. Ambil aura, kena kenal barang dulu, dah macam budak-budak pula kan. Tapi nak buat macam mana? First experience tak best, so kita kena develop balik experience happy tu. So kita ada soalan daripada Adinda kejap. Waalaikumsalam. Yang betul ke orang keguguran ni tak boleh cabut gigi dalam 6 bulan? Okey, tak adalah, doktor rasa tak. Sebab keguguran ni tak ada masalah apa pun sebenarnya. Yelah, dia baru miscarriage baby kan. Boleh je cabut gigi dalam masa 6 bulan. Tak ada masalah. Sebab orang yang dalam pantang pun doktor pernah cabut gigi. Cik Ridwan, sekarang PKP tak boleh jalan jauh-jauh dok. Tapi Alhamdulillah hari tu patient doktor daripada Pahang lepas. Alhamdulillah. Daripada Keluang, daripada Segamat, daripada Batu Pahat, semua lepas sebab doktor bagi surat. Alhamdulillah. Polis pun lepaskan. Doktor tak pastilah. Kalau setakat Pasir Gudang boleh, insyaAllah. So Adinda, alamak lain tu. Okey, positif, takut macam nak beranak kan. Doktor biasa dah. Tapi ramai yang datang kat klinik kan, diorang cakap beranak lagi tak sakit.
lagi tak takut macam cabut gigi. Tu biasalah tu beranak dengan cabut gigi, tapi doktor rasa beranak lagi takut kot, lagi sakit. Okay. So ada apa-apa persoalan lagi tak? Okay. Mesti doktor lupa ni. Apa-apa? Kita sebenarnya nak bagi yang tonton live pada petang ni 20 orang, lebih kurang 20 orang, Cik Ridwan ke Adinda ke Muhammad Rashidi, Dr. Gigi Pasu ada berapa jenis? Okay, gigi pasu ada lebih kurang 5 jenis. 5 jenis 5 jenis tapak. Yang pertama fleksibel. Fleksibel tu kita boleh lentur. Kita pegang gigi pasu tu kita boleh lentur Yang kedua adalah akrilik. Akrilik ni keras, mudah patah ataupun kita panggil plastik lah. Yang ketiga adalah gigi palsu Bio HPP. Bio HPP sangat best, sangat nipis, lembut, memang sangat best. Cik Muhammad Rashidi. Yang keempat kita ada Vitellium 2000. Vitellium 2000 ni adalah gigi palsu, kita panggil senang istilah kita gigi palsu tapak besi. Gigi palsu tapak besi. Satu lagi fleksibel, akrilik, Bio HPP, Vitellium, ada lagi clear base. Saya pun kadang sampai terlupa dah. Clear base ni tuan-tuan, clear base ni dia macam akrilik, macam fleksibel, tapak plastik tapi dia clear. Dia punya warna dia bukan warna pink. Kalau kita tengok warna pink kan, tapi yang clear base ni tapak dia adalah warna putih. Okey. Ya Cik Ridwan, nak capuk gigi tak takut, takut kena saman. Okey Kak, jangan fokus benda-benda negatif, coy. Tak ada punya. Kalau kita buat benda baik, insya-Allah Allah tolong. Insya-Allah. Terima kasih Puan Noriana. Alhamdulillah. Yang best tu, yang best tu Cik Rashidi, yang best ni saya tak boleh nak bagi tu sekarang. Sebab apa? Contohlah saya cakap Bio HPP paling best. Tapi sebenarnya tak semua orang boleh ataupun sesuai pakai Bio HPP tersebut. Sebab apa? Kita kena tengok keadaan tulang, kena tengok keadaan gusi dia. So macam mana pun kena datang check dulu. Tapi yang kalau doktor boleh suggest adalah kebanyakan pasien kita adalah pakai Bio HPP, doktor. Cik Rashidi, pasien saya daripada Pahang, dia memang pernah buat gigi palsu plastik. Lepas tu dia pakai gigi dia sanggup tau datang daripada Pahang untuk try Bio HPP kita, sebab kita banyak keluarkan testimoni kat TikTok lah, dekat Telegram kita, dekat Facebook sendiri, dekat YouTube. You all boleh check kita punya testimoni. So Bio HPP ni kalau Cik Rashidi nak tengok kan, tapak dia warna putih, lepas tu dia boleh melentur. So dia datang daripada Pahang dan dia seorang penceramah. Dia kata, doktor, masalah saya pakai gigi palsu yang dulu saya buat plastik tu, saya punya mengaji saya salah bacaan. Saya nak cakap dengan orang susah. Saya dah penceramah, saya tak ada confident nak bercakap dah. Saya tak ada rasa macam bacaan mengaji saya betul, macam salah, bunyi dia lain. So saya kata, saya pun macam melalui pengalaman saya yakinkan dia yang Tuan Nasri lah, suami saya yakinkan dia masa tu phone call, cakap insyaAllah encik boleh try dulu. Sebab melalui pengalaman saya lah, melalui pengalaman saya, bila orang pakai Bio HPP, dia tak pelat. Walaupun itu first time dia pakai gigi palsu jenis tapak tu, tapi yang bestnya saya tengok, dia tak pelat langsung. Dia cakap macam fluent, macam tak ada gigi dalam mulut. So apa yang jadi, dia datang daripada Pahang, ratusan kilometer dia datang, baru-baru ni je, bulan lepas. Dan proses 3 kali datang tau. Dan Alhamdulillah masa test semua, dia baca Fatihah semua, dia kata betul lah doktor, saya baca tak ada lain, tak ada salah, tak ada bunyi dia tak lain lah. Dan dia rasa confident untuk dia bagi ceramah dekat orang, bacaan Al-Quran dia semua, dia rasa confident. Dan apa terjadi lepas tu, dia bawa mak dia tau daripada Batu Pahat. Alah, Pasir Gudang je pun. So maksudnya kat sini kita bukan reka-reka cerita ni, tapi in reality. Sebab apa? Patient ni bila dia test gigi palsu dia, masa saya ingat, dia terus mengaji A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus baca Fatihah. Sebab apa? Dia nak test makhraj huruf tu, dia sampai ke tak sampai, apa semua. Dia terus test. Dia bagi tahu memang dia puas hati dan dia tak menyesal datang ke klinik ratusan kilometer. Dia tak menyesal, tuan-tuan.
Itu yang menghappykan kita, menghappykan semua tim Happy Dental. Rasa seronok dapat menyelesaikan masalah tu. Salah satu tim kita, Puan Zai, dia pun sangat-sangat happy lah. Sebab datang daripada jauh, tak rasa rugi. Tak rasa rugi tuan-tuan, tak rasa rugi. Itu yang kami nak lah sebenarnya. Dan Alhamdulillah, disebabkan kepercayaan dia tersebut, dia bawakan mak dia dan hadiahkan mak dia gigi palsu juga. Sebab apa? Masalah yang sama. Mak dia nak mengaji susah. Mak dia nak solat, nak baca Fatihah susah. Nak makan tuan-tuan, especially-nya. Okey, benda-benda itulah kita kena jaga tuan-tuan. Sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang solat, yang jaga solat, insya-Allah mudah-mudahan disebabkan adanya gigi palsu menyebabkan kita boleh baca dengan baik, insya-Allah. Alain ada soalan tak? Banyak sangat ni komen. Gigi palsu by HPP paling selesa. Betul Puan Zai. PKP ni tak boleh rentan negeri, insya-Allah. Kalau kita pergi tu di atas tujuan baik, insya-Allah Allah mudahkan. Okey. Terima kasih yang menonton, seramai 20 orang, 21 orang, 23 orang ni. Okey, untuk pengumuman terakhir sebelum saya terlupa, siapa yang menonton hari ni, siapa yang menonton petang ni, saya nak bagi kepada tuan-tuan scaling. Yang mana scaling ni harga je, range dia lebih kurang. Diorang tahu ke scaling tu apa? Okey, scaling tu apa? Cuba komen siapa yang tahu scaling tu apa. Maaf saya terlupa, yang mungkin you all, di kalangan you all tak tahu scaling tu apa. Aninda nak jumpa doktor gigi pun takut doktor. Fisio, tak payah takut saya. Kita buat klinik macam rumah tuan-tuan. Ada TV, ada mesin air, water filter nak buat kopi ke, nak buat kita kadang-kadang tim saya yang serve you all. Tim saya yang serve patient-patient kita yang datang daripada jauh, buatkan air, siapkan Nescafe ke, siapkan apa tu orang kata biskut apa semua kan. You all ni kurangkan rasa nervous tu lah. Yang penting saya faham takut tu. Sebab dulu saya pun lari pada doktor gigi. Jangan bagi tahu orang tahu. Okey, jadi yang mana tak tahu scaling tu apa, scaling ni adalah cuci gigi. Bahasa pasar kita, bahasa orang kata bahasa kita lah. Bahasa netizen cuci gigi. Cuci gigi. Scaling cuci kerak, bukan kerak. Okey, kerak pada gigi. Betul. Terbaik Cik Mat Po Okey, scaling ni adalah cuci gigi. Yang mana karang gigi, bukan kerak. Okey, saya panggil karang lah. Okey, mungkin Cik Mat pun istilahnya betul juga, kerak pada gigi. Lagi senang faham. Senang faham. Okey, karang gigi ni sangat bahaya tuan. Serius, sangat-sangat bahaya. Saya sendiri kalau ada rasa macam dah lama tak cuci, walaupun 2-3 bulan, saya rasa macam tak selesa gigi saya. Jadi saya mesti nak buat scaling ataupun A-Flow. Okey, A-Flow tu salah satu rawatan kita lah. Scaling ni tuan-tuan, ataupun karang gigi ni sangat bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Karang gigi ni boleh menyebabkan kita punya gigi boleh jadi goyang. Kalau dah goyang tuan-tuan, seriously, memang tak boleh nak selamatkan tuan-tuan. Kalau dah goyang, tak boleh nak selamatkan. Tuan-tuan nak ke jadi orang yang muda ataupun jadi pemakai gigi palsu di usia muda? Tak nak tuan-tuan. Gigi palsu macam yang kita cerita tadi untuk level-level umur dah 50, 60, 70 tuan-tuan. Tapi takkanlah kita umur 20, 30, 40 nak pakai gigi palsu tuan-tuan. Tak best gigi palsu ni. Penjaga nak jaga waktu malam apa semua. So, kena jaga daripada peringkat awal lagi sebenarnya tuan-tuan. Peringkat awal lagi kena jaga. Jangan ada karang gigi. Jangan ada karang gigi. Karang gigi ni punca daripada mana? Kita kan makan hari-hari tuan-tuan. Kita makan. Kadang-kadang kita terlupa nak berus gigi. Kadang-kadang kita dah berus gigi pun bahagian yang tak sampai berus tersebut lama kelamaan akan jadi karang.
Karang itulah yang penyebab utama gigi kita boleh goyang dan dicabut, tuan-tuan. Bila dah dicabut, of course lah kita kena ganti. Ganti tu banyaklah ceritanya. Boleh buat bridge, boleh buat implant, boleh buat gigi palsu. Tapi tuan-tuan, kos dah tinggi berbanding tuan-tuan jaga di peringkat awal. Okey? Itulah kenapa punca karang gigi tu ada dan sebab kenapa kita kena buang karang gigi tu. Dan karang gigi juga bukan sahaja penyebab gigi goyang, tetapi karang gigi juga penyebab masalah bau mulut. Masalah bau mulut, gusi berdarah, semuanya tuan-tuan berpunca daripada karang gigi. Nampak simple je kan? Kan? Kita rasa tak ada apalah karang gigi ni. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan biar je 3-4 tahun. Tak payah pergi cuci gigi. Hanya berus gigi je. Saya pasti dan yakin tuan-tuan akan ada masalah gusi. Tuan-tuan start akan ada masalah pada gigi tuan-tuan. Saya yakin. So, bahaya tak? Bahaya tuan-tuan. Tolong jaga. Sempena tuan-tuan yang komen hari ni, tuan-tuan yang join live, cuci gigi ni sebenarnya range harga dia lebih kurang 100 hingga 350. Tetapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada live petang ni sahaja, yang menonton, saya nak bagi tuan-tuan hanya RM99 sahaja. RM99 sahaja untuk karang setebal mana pun kita bagi harga tersebut, tuan-tuan. RM99 sahaja kita bagi harga tersebut. Okey? Serius tuan-tuan. Kita belum pernah buat macam ni. Belum pernah. So, tuan-tuan yang mana nak dapatkan slot, boleh tekan WhatsApp ataupun PM kita. Nanti tim saya insyaAllah bookingkan slot. Slot RM99 ni hanya berlangsung pada 29, 30, 31 Doktor? Betul. 29, 30 dan 31. 3 hari ni saja tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang. Seriously. You all pergi mana-mana pun, bukanlah kata cakap tak dapat harga tu, tapi saya menjamin kualiti. Saya menjamin bila tuan-tuan dah cuci gigi tu, tuan-tuan akan rasa bersih gila. Itu yang saya nak sebenarnya. Tuan-tuan rasa macam gigi tuan-tuan ni bersih lah, memang betul-betul bersih. Itu yang saya akan pastikan. Berapa lama masa nak buat bridge? Okey, bridge tu B-R-I-G-G-E bridge. Jambatan gigi. Jambatan gigi ni Puan Mak Iti Yusof, jambatan gigi ni dia kena tengok berapa batang gigi nak buat tu satu. Yang kedua, biasanya kita akan buat 3-4 kali visit. So bayaran pun boleh buat 3-4 kali. Mungkin tempat lain saya tak pasti. Ada yang buat langsam, ada yang apa tu, depends pada klinik lah. So saya tak pasti, tapi klinik Pekin Happy, macam mana usaha kami nak bantu tuan-tuan untuk memudahkan urusan pembayaran. Mungkin jelah saya faham tentang waktu PKP ni nak buat gigi tapi ada masalah. Kan, masalah kewangan. Saya doakan tuan-tuan, kami sentiasa doakan tuan-tuan murah rezeki insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit kewangan ni, tuan-tuan boleh menghappykan, boleh kembalikan senyuman tuan-tuan. So kita boleh mudahkan dengan cara kita bagi secara ibaratnya installment lah, 3-4 kali kita boleh bayar. Kalau kata yang nak buat yang ada kredit card, kita boleh guna kredit card untuk buat bayaran secara ansuran selama 12 bulan ataupun 6 bulan. Okey, boleh bincang dengan tim kita insya-Allah. PM je ataupun komen PM, nanti tim saya akan jawab tuan-tuan punya persoalan atau pertanyaan. Okey tuan-tuan, 3 hari saja. Saya ulang balik, 29, 30, 31. Scaling, tuan-tuan booking
pada 3 hari ni hanya RM99 saja. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Seriously, hanya 3 hari ni saja. Lepas tu kita tutup. Bukan kita tutup lepas 3 hari. Kalau penuh booking slot tu kita terus tutup tuan-tuan So jangan lepaskan peluang. Ulas sikit berkenaan veneer gigi. Okey, veneer gigi ni adalah kita panggil bahasa kita macam laminate. Dia bukan sarung sarung crown. Veneer ni laminate. Laminate gigi untuk satu, kalau masalah gigi jarang boleh juga. Yang kedua, nak putihkan gigi secara kekal. Kalau putih gigi secara bukanlah tak kekal, tapi dia panggil macam mana, temporary je, kita panggil treatment tersebut adalah whitening. Tapi veneer, kalau tuan-tuan tengok macam artis-artis yang gigi dia putih melepak tu semua kan, dia pakai veneer. Tapi hati-hati tuan-tuan, jangan silap ataupun terjebak dengan fake veneer. Fake veneer. Jangan terlampau percaya dengan murahnya tuan-tuan. Tapi yakinlah, pergilah jumpa doktor-doktor gigi anda yang berdekatan. Tanya, consult. So, kalau di Klinik Pengen Happy mengekalkan, kita masih bagi konsultasi secara percuma. So, tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Boleh booking slot, tanya dulu doktor. Tak buat pun tak apa, just tanya dulu. Apa masalah yang kita boleh rawat, apa masalah yang kita boleh solve, dengan rawatan apa, dengan bajet tuan-tuan yang ada berapa. Itu paling penting. Kita tak paksa tuan-tuan, tapi kita buat ikut bajet tuan-tuan. Itu paling penting. Okey, saya rasa saya menjawab soalan Cik Mat, Cik Po. Veneer gigi tersebut. So nanti detail. Veneer ada berapa jenis kot. Okey, kita ada yang direct, kita ada yang indirect. Veneer ada indirect, ada direct. Indirect kita kena tempah. Kalau veneer direct, you datang, doktor terus buat. Jenis tipik-tipik tampal punya. Itu composite veneer. Kalau indirect, you kena datang 2 kali. Kita ambil cetak, hantar lab buat. Dah sampai, kita pasangkan dekat gigi patient. So, mana yang lebih tahan, mana yang lebih cantik adalah indirect. Dan cost lebih pada indirect lah. Sebab dia punya kualiti. Okay. Alright. Ada Puan Nuara tanya tu. Puan Nuara Ilya. Katna, kita dekat JB, tim yang sedang menonton ni, tolong bantu Puan Nuara ni send kita punya location. Mungkin boleh tanya sekali apa yang kita boleh bantu Puan Nuara, insyaAllah. Okey, so Muhammad Sofian, saya nak buat cuci gigi. Okey, sila tim yang sedang tengok ni tolong bantu Cik Muhammad Sofian. Cik Muhammad Sofian nak buat cuci gigi, bagi RM99. Saya terus bagi Cik Muhammad Sofian RM99 Yang menonton hari ni live, yang petang ni live, saya bagi RM99 saja. Tak ada extra charges. No, tak ada. Memang fix. Tuan-tuan datang, booking, saya nak promo RM99. Tuan-tuan boleh komen dekat bawah tu, promo RM99. Promo RM99. So, tim kita akan bantu untuk bookingkan slot. Saya rasa dah banyak sangat orang minta ni. So, cepat-cepat mungkin slot limited ataupun terhad. Dah dekat 100 orang. Hampir 100 orang. Seriously? Dekat 100. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya rasa happy tuan-tuan. Dapat bantu orang Johor, especially-nya 100 orang tu, masya-Allah. Saya rasa saya happy sangat. Saya dapat bantu, insya-Allah. Saya dapat bantu you all semua untuk dapat beri kesedaran sikit. Kenapa kita kena cuci gigi ni? Kepentingan kita bersihkan karang gigi. Okey, terima kasih Cik Sofian. Nanti tim kita akan PM. Cik Mat, Cik Po pun insya-Allah tim kita akan bantu. Tim, tolong bantu tim. Puan Mama Ros, Assalamualaikum. Saya nak betul gigi depan lebih kurang jongang. Nak betulkan gigi jongang Okey, kami kena tahu jongang tu kelas apa? Kelas 1 ke, kelas 2 ke, kelas 3? Dalam bahasa doktor lah. So, Puan Mawar boleh datang dulu. Kalau Puan Mama jauh, Puan Mama boleh booking untuk consultation online. Dr. Su akan video call macam ni, direct. Puan Mawar boleh tunjukkan gigi. Kenapa kena tunjuk gigi? Supaya kita tahu nak betulkan macam mana.
Nak betulkan macam mana kita boleh bantu A to Z. Kita bagi konsult dulu. Kita bagi penerangan. Nak buat tak buat, tuan-tuan istikharah. Silakan, tak ada masalah. Nanti tim kita bantu. Tim bantu Puan Mawar Ros untuk dapatkan consultation, booking consultation ataupun booking consultation online. Tak ada masalah, insya-Allah. Nak pilih Dr. Hajar, tuan-tuan nak selesa dengan Dr. Suhana boleh. Kita ada Dr. Hajar juga. Kita pun ada doktor lelaki dengan Dr. Irfan. Yang mana lelaki nak pilih lelaki boleh, yang lelaki nak pilih perempuan pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So, tuan-tuan, jangan lupa kita ada 3 hari saja, 29, 30, 31. Boleh booking dan siapa yang type komen promo 99 scaling ni, orang tu akan dapat promotion tu insya-Allah tanpa extra charges, tanpa ada apa-apa tambahan extra duit. Saya bukan nak menjual, tapi kos ni adalah sebagai komitmen tuan-tuan kepada doktor, yang mana doktor betul-betul nak bantu you all semua bersihkan karang gigi supaya tak ada masalah gusi, masalah perio. Betul. Masalah perio yang mana kebanyakan rakyat Malaysia ada masalah perio, tapi diorang tak tahu perio tu apa. Kalau Oreo, mesti tuan-tuan tahu. Kan? Kalau Oreo, mesti tuan-tuan tak pernah tak belikan untuk anak-anak. Promo 99 tu untuk cuci saja. Ya, betul Puan Juliana. Promo 99 tu hanya untuk cuci saja. Range harga yang kalau harga asal 100 hingga 350. So, hanya kita buka 3 hari saja, 29, 30, 31. Kita hanya buat dan nak bantu orang-orang Johor ataupun sekitar JB dengan harga 99 sahaja. Macam tadi masalah perio, kalau tuan-tuan biasa makan Oreo, insya-Allah akan dapat perio. Ya ke doktor? Tak adalah. Tapi masalah perio ni dia akan makan masa lah. So, macam mana cara nak defend, cara nak mengekalkan tuan-tuan, bukan sekadar kita nak cantik gigi tuan-tuan. Bukan sekadar kita nak cantik gigi, tapi kita nak sihat. Macam mana kita nak dapat kesihatan jantung, kita nak buah pinggang kita sihat, kita nak paru-paru kita sihat, kita nak tubuh badan kita sihat, kita mesti jaga pemakanan kan, betul tuan-tuan? Macam tu jugalah. Kita kena kurangkan gula dalam badan. Benda-benda macam itulah dapat defend kita punya masalah gigi, pemakanan kita juga tuan-tuan. Macam Ustaz boleh bagi nombor phone. Puan Mawar tak apa, Puan Mawar tekan PM je, nanti tim kita akan PM Puan Mawar. Kita akan contact terus. Tim tolong contact, kalau dapat nombor telefon terus contact Puan Mawar Ros. Puan Mawar boleh bantu. Tim jangan bagi nombor macam tu, tim tolong bagi link WhatsApp. So Puan Mawar tekan link tu terus dapat WhatsApp. So tak payah susahkan Puan Mawar. Jangan susahkan kita punya followers ni tim. Bagi link WhatsApp terus senang. Puan Mawar boleh tekan link. Yang lain pun boleh tekan link terus. Berapa lama sesi rawatan tu doktor? Rawatan apa tu? Saya rasa mungkin rawatan scaling. Rawatan scaling ni kita tak lama Kalau paling lama pun setengah jam lah. Itu kalau karang tebal gila. Tebal gila memang lama sikit lah. Tapi kita nak betul-betul bersih. Karang tu kita nak pastikan betul-betul bersih. Tak ada karang lagi. Itu yang kita nak. Doktor, kalau nak video call dengan doktor wanita, sebelah doktor macam mana ya? Puan Adinda Fiona. Puan Adinda Fiona boleh WhatsApp kita. Tim bagi Puan Fiona link untuk buat consultation online dengan Dr. Suhana. Sebelah saya Dr. Suhana. Doktor nak buat dengan Dr. Hajar pun boleh, Dr. Irfan pun boleh. Dengan saya tak boleh. So Puan Fiona boleh PM kita ataupun nanti tim akan PM Puan Fiona. Tekan je link tu, Puan Fiona tekan link tu 0373212271. Nanti tim kita akan bantu untuk setkan sesi online consultation. Puan Fiona boleh video call
sama ada Zoom ke WhatsApp ke, saya rasa better WhatsApp lah. Cepat sikit WhatsApp tu kan, berbanding kalau Zoom macam leceh sikit, nak masuk link apa semua kan. Okey, kita buat simple je. Simple, paling cepat. Janji Puan Fiona tahu ada apa masalah yang kita boleh bantu. Okey? Okey tuan-tuan, ada persoalan lagi? Kalau ada persoalan, banyak persoalan, kita akan sambung malam ni insya-Allah. Kalau berkesempatan insya-Allah. Hai Dr. Suhana, tapi saya masih dalam pantang doktor. Okey, tak ada masalah. Buat video call dulu. Dah selesai pantang nanti insya-Allah kita akan macam mana kalau Puan Fiona datang ke apa, kita akan buat surat lah. Okey doktor, last mungkin ada tanya nak soalan daripada Dr. Suhana sebelum kita end live. InsyaAllah mungkin kesempatan malam ni kita akan live lagi. InsyaAllah menjawab persoalan you all semua insyaAllah. Hai. Okey. Panjang lebar dah kan. Encik bos, Bebil. Okey, itu je saya rasa perkongsian kita. Tak. Terima kasih yang menonton, yang join, yang share, yang love, yang like. Terima kasih. Kalau manfaat, bolehlah share-share lagi. So nanti bagi saya happy supaya saya nak kongsi lagi banyak cerita-cerita best. Cerita-cerita yang mungkin you all pun rasa macam rare sangat. Sebab doktor je yang banyak jumpa orang-orang yang takut ni kan. So nanti doktor share lagi insyaAllah malam ni. Kalau ada kesempatan, doktor share lagi. Dia sama-sama Puan Mawar. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Yang penting, love your dentist. Jangan takut. Okey. Boleh tak? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Ada soalan. Kenapa gigi saya lepas melahirkan banyak berlubang selalu nilu? Itu bukan salah melahirkan anak. Kena datang cek. Sebenarnya dia berkaitan dengan oral hygiene kita lah. Dia tak ada kena-mengena dengan kita punya proses kelahiran tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.